Dia sebut sebelum ini, nama surah ini namanya cahaya kerana dia memberi cahaya kepada setiap sudut kehidupan manusia. Justru Nabi SAW mengingatkan umatnya, dan juga Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu kerap mengingatkan, surah ini perlu diajar kepada orang lelaki, kepada orang perempuan, termasuk anak-anak perempuan mereka. Ajar. Maknanya tiada satu kelas yang boleh berhimpun semua anak, keluarga, ibu bapa semua sekali dalam satu kelas. Subjeknya ialah pendidikan seks. Ini ilahi, ini hak Tuhan. Jika pendidikan ini kita katakan di sekolah saja, budak-budak tu saja, budak tingkatan 5 saja misalnya, tingkatan 4 saja, mereka saja, sedangkan mereka seluruhnya dicemari oleh pendidikan ini, bagaimana generasi ini boleh baik? Tidak boleh menyelesaikan masalah, tidak boleh menyelesaikan. Pendidikan ini belajarnya di masjid, dihadiri oleh semua peringkat manusia, laki-lakinya, perempuannya. Kalau orang kafir saja, kalau orang kafir, mereka tak boleh masuk masjid. Anak-anak laki-laki itu terutama sekali anak perempuan. Tengok, bila Allah Subhanahu Wa Taala ingin menyelesaikan masalah, dia ambil akar umbinya lagi, ambil rumah tu bawa ke sini. Ambil. Pasal apa? Di sini bermula pendidikan. Oleh kerana ibu bapa tidak boleh mengajar sendiri, bawa bagi cikgu mengajar hal ini. Allimu aulad, allimu rijalakum Surat An-Nur, wa'allimu nisa'akum, wa'allimu banatikum. Semua sekali, hadis ini meskipun tidak diriwayat oleh Bukhari dan Muslim, tapi dia mempunyai kedudukannya, yang mustahak, yang penting untuk diselesaikan. Pertama. Yang kedua, orang tidak boleh mendakwa bahawa ini bertentangan ke kebebasan. Tidak. Soal pakaian bertentangan dengan kebebasan. Islam bila nak menyelesaikan masalah ini, dia ambil akal umi. Soal pakaian disentuh, soal tidur dalam rumah disentuh, soal bilik mak bapak disentuh di sini, soal masuk rumah disentuh. Orang tidak boleh mendakwa bahawa ini adalah satu kebebasan, campur tangan dalam soal kebebasan hak manusia. Tidak sama sekali. Ini bukan soal kebebasan, ini soal keselamatan. Perlu dibezakan di antara keselamatan dengan kebebasan. Manusia kadang-kadang tidak mengerti untuk membezakan di antara keselamatan dan kebebasan. Tidak bebas namanya jika anda ingin lalu dan satu jambatan ditulis padanya, dilarang melintasi jambatan ini kenderaan-kenderaan yang lebih dari 3 tang, katakanlah macam tu. Kita bawa kenderaan muatannya lebih daripada 5 tan. Ini kita nak dakwa kebebasan kita. Kita nak lalu juga, ini bebas. Ada siapa yang halang? Polis tidak ada, manusia tidak ada, sekatan tidak ada. Apa kita merasakan bebas? Ini soal masir, ini soal hidup mati. Ini bukan lagi soal kebebasan. Tidak. Kita pergi ke tempat kedai petrol, stesen petrol, ditulisnya sila matikan telefon, buangkan tali pinggang, tupi keledar, buangkan. Itu peraturannya. Peraturan ini kita anggap ini kebebasan. Ini soal masir. Ini bila terbakar kamu mati, kenderaan kamu habis, seluruh habis. Ini apakah kebebasan? Tidak kebebasan. Ini soal keselamatan. Jadi soal seks bukan soal kebebasan. Bukan bebas anda nak pakai apa pakaian. Tidak. Bukan soal bebas anda nak keluar pada waktu mana sekalipun, anda nak berjalan dengan siapa sekalipun. Misalnya, ini bukan soal kebebasan, tapi keselamatan. Harus dipahami harus diberi faham oleh semua peringkat. Harus diberi faham jika ingin diselesaikan masalah seks, jika ingin diselesaikan. Jadi oleh yang demikian, perkara ini tiada tolak ansur padanya kerana dia soal keselamatan. Ayat memulakan dengan Suratun Anzalnaha. Suratun Anzalnaha. Surah. Apa makna surah? Surah artinya satu kumpulan yang lengkap, membicarakan sesuatu persoalan lengkap. Bila nak bercakap pasal tauhid misalnya, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bicara tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala di sini dah cukup.
Cukup. Cukup artinya soal ketuhanan sudah tidak menjadi masalah lagi. Masalah lagi apabila manusia memahami qul huwallahu ahad. Tak perlu lagi ujuk kedam bakar. Tak perlu lagi kita banyak-banyak nak bercakap pasal ni. Pasal makin banyak bercakap makin sulit. Jadi kalau itu faham qul huwallahu ahad, katakanlah hai Muhammad, Allah Subhanahu wa taala asa satu, Allahus Samad, Tuhan tempat ditumpukan segala hajat, hingga seterusnya. Suratul Nur berbicara tentang soal seks. Bicara di sini, ini satu surah yang kamil mutakamil. Kamil mutakamil artinya surah sempurna. Surah di sini maknanya tiada tambahan lagi, surah cukup sebagai satu subjek untuk pendidikan seks. Cukup di sini. Jika tak cukup lagi, maka itu ada satu kelemahan pada manusia. Ada satu kelemahan pada ustaznya, kelemahan pada muridnya, kelemahan pada imannya. Jika kita mempunyai iman, maka ini adalah satu penyelesaian yang terbaik sekali. Terbaik. Tetapi satu kali lagi, barangkali kita akan bertanya, mengapa manusia ini diberi syahwat kepadanya, nafsu cinta kepada perempuan? Jawab secara mudahnya supaya kita boleh naik kepada martabat manusia yang paling tinggi sekali, menerusi apa yang ada pada kita, menerusi syahwat, menerusi keinginan, menerusi mahu dan kecintaan kepada perempuan, menerusi kita dapat menjadi manusia yang terbaik. Apa artinya kalau manusia itu sama dengan batu kayu, batu sama, tidak ada guna manusia ini. Tak ada guna. Manusia ini guna sebab dia ada nafsu. Sebab dia ada hawa perempuan, dia rasa mahu kepada orang perempuan. Dia mahu kahwin, tak habis-habis kahwin misalnya. Itu kesempurnaan bagi seorang lelaki. Jangan salah faham terhadapnya. Orang perempuan pun begitu, kesempurnaannya ialah adanya syahwat. Kita tidak boleh lagi, kita ada marah, kita ada cinta, kita ada kasih sayang, kita mahu makan, mahu bergerak, mahu bebas. Ini manusia. Manusia yang seumpama ini dituntut daripadanya supaya naik kepada martabat alam tertinggi, alam atas, alam langit. Dan kita boleh sampai kepada mereka itu. Jadi oleh yang demikian, pembinaan manusia tidak bermakna kita mendidik seperti hayawan, tapi mendidiknya dengan nafsu yang ada padanya. Kita didiknya manusia ini berdasarkan kepada akal yang ada, emosi yang ada, marah, cinta ada padanya. Pendidikan orang yang seumpama ini sebenarnya menjadi sasaran, tempat untuk diletakkan ajaran Al-Quranul Karim. Ya. Jadi kita balik kepada apa kita sebut sebelum ini. Tajuk utama surah An-Nur ialah Al-Afaf was Tasattur. Al-Afaf, hati mulia dan tutup aurat. Tutup aurat dan berhati mulia. Itu topik utamanya. Itu logonya, kita katakan begitu. Kemudian kita pergi Suratun anzalnaha wa faradnaha. Faradnaha maknanya kami fardukan, kami wajibkan ke atasnya. Kita perlu pahami, dalam Islam ni dia ada yang wajib, ada makruh, ada sunnah, ada makruh tanzih, ada macam-macam lagi, makruh tahrim dan lain-lain. Tapi di sini fardu. Kita ambil saja makanan, air, ini fardu. Ini fardu. Tidak boleh dibiasa, tidak boleh ditanding dengan buah Tembikai ini ada makan, tak ada pun tak apa, air tak ada, bergantung hidup padanya. Hidup kita bergantung pada roti, pada nasi, pada air. Jika tidak, manusia sukar sebenarnya untuk meneruskan kehidupan. Buah-buah sunat aja, kalau ada tak apa, tak ada pun tak apa. Itu maknanya faradnaha. Kami fardukannya, kami wajibkan ke atasnya. Manusia tidak ada pilihan kecuali mengambil makanan yang boleh membina hidupnya. Itu fardu. Tidak ada peluang bagi manusia kecuali mengambil hukum dalam surah An-Nur ini untuk keselamatan hidupnya. Jika tidak, hidupnya tidak selamat, hidupnya khatir, runtuh jabatan dia naik sebab dia langgar peraturan. Peraturan tutup aurat bukan satu peraturan sunat. Peraturan ini wajib, barang siapa langgar, maka dia langgar satu perkara yang menentukan hidup matinya. Itu di situ letaknya. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala pada mula-mula lagi ayat ini menyebutkan
perkataan menggunakan faradnaha, kami fardukan ke atasnya. Kami fardukan ke atasnya artinya di sini jaminan keselamatan. Runtuh di sini keselamatan manusia tidak ada lagi. Kita lihat, kita dapat menyaksikan pada hari ini ramai manusia yang diakibatkan oleh pelanggaran kepada hukum ini, mereka menuju kepada padah yang sangat-sangat buruk. Sangat buruk. Hari ini kita lihat, kita tidak nak bercakap panjang sebenarnya, sejauh mana kesedaran masyarakat kita tentang keperluan dan fardunya tutup aurat. Ambil saja majalah, pergi saja majalah, malah kita langgar akhbar pada hari ini sebenarnya sikit saja berita yang kita sunat baca. Yang kita sunat fardu jauh sekali. Yang kita sunat baca. Yang lain-lain itu haram, auratnya macam-macam. Sama juga dengan TV, sama juga. Yang ini bukannya keterlaluan, tapi kita mau bercakapnya dari sudut prinsipnya. Manusia di sini telah menempuh kecelakaan. Keluarga bukannya ibu bapa, tapi keluarga sudah menempuh kecelakaan menerusi apa yang kita lihat, yang mereka lihat dan yang mereka dengar. Tak ada malu-malu pun. Hatta pendidikan di dalam TV mengajar pasangan-pasangan baru menyindir. Tengok drama dia. Drama mengajar menyindir. Pandai. Hak tak pandai pun pandai. Budak-budak kecil pun pandai menyindir. Demikian juga mengeluarkan kata-kata benci, boleh jadi kita kata dia nak didik supaya jadi baik, itu hak buruk. Hak buruk dulu yang sampai. Hak baik belum lagi sampai, tak sampai, buruk yang sampai. Apakah ini satu pendidikan yang boleh diterima oleh masyarakat? Ini bukan pendidikan keselamatan, ini pendidikan kebebasan mereka. Demikian juga yang lain-lain lagi. Jadi kita letak tempatnya wa faradnaha, dan kami fardu. Yang kami fardu ialah manusia tidak boleh langgar peraturan ini, dan peraturan ini adalah peraturan agama. Peraturan mencuri kat tangan, peraturan zina sebab, ini peraturan bermasyarakat. Satu demi satu akan dinyatakan di sini. Bagaimana bagaimana pergaulan dalam masyarakat, mana harus, mana yang tidak harus. Hukum-hukum ini hendaklah menjadi satu perkara yang satu kewajipan yang perlu diletakkan pada tempatnya. Wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Kita sambung besok. Allah Subhanahu wa taala.